Buletin Didik 3 September bersama saya Tarushdie Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan bersetuju memberi sebuah tablet berjenama terkenal kepada semua penerima pakej peranti siswa keluarga Malaysia yang terdiri daripada golongan B40. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia sebagai penghargaan dan pembangkit untuk mereka belajar bersungguh-sungguh sehingga mendapat keputusan cemerlang. Umum mengetahui bahawa inisiatif peranti siswa ini diberikan secara konsep guna pakai, di mana mahasiswa perlu serahkan semula peranti setelah tamat pengajian. Namun atas maklum balas yang memberangsangkan semasa sesi pertemuan antara Yang Berhormat Menteri Kekom bersama wakil-wakil perwakilan pelajar pada 15 Ogos yang lalu, terdapat cadangan supaya peranti siswa ini diberikan secara terus kepada mahasiswa yang mendapat keputusan cemerlang. Jadi tak perlu pinjam, tak perlu pulang balik, kerajaan bagi terus kepada penerima peranti siswa. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap sempena Majlis Pelancaran Inisiatif Peranti Siswa Keluarga Malaysia di Universiti Teknologi Mara UITM Shah Alam petang tadi. Dalam usaha memastikan lebih ramai pelajar dan remaja memperoleh akses internet untuk pembelajaran dalam talian tanpa kekangan data, kerajaan juga bersetuju memanjangkan tempoh pendaftaran pakej remaja keluarga Malaysia. Pakej Prabaya Mampu Milik ini telah diperkenalkan bermula Oktober 2021 dan dijadual tamat Oktober tahun ini. Kerajaan juga akan meluaskan penganjuran program jualan keluarga Malaysia ke kampus pengajian tinggi untuk memastikan kebajikan mahasiswa terpelihara sekaligus meringankan bebanan mereka dengan tekanan kenaikan harga barang yang tinggi. Dan seterusnya, Inisiatif Peranti Siswa Keluarga Malaysia yang diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 selepas mendapat persetujuan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Perkara itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa dalam ucapannya di majlis yang sama hari ini. Permohonan fasa 2 Peranti Siswa Keluarga Malaysia telah dibuka sejak dibuka secara dalam talian sejak 1 Ogos lalu sehingga 30 September ini. Ia terbuka kepada pelajar Institut Pendidikan Guru IPG, Kolej Matrikulasi serta Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM di bawah Kementerian Pendidikan. Turut memperoleh manfaat pelajar asasi di Universiti Awam dan IPTS di bawah Kementerian Pengajian Tinggi serta pelajar Aswara di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Itulah yang kan semalam. Usaha dan keyakinan perlu ada dalam diri setiap pelajar untuk berjaya dalam apa jua perkara. Itu pesanan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin kepada pelajar-pelajar yang menyertai kem kecemerlangan murid tingkatan 6 di Tanjung Malim, Perak. Melalui hantaran di Facebook, Datuk Dr. Razzie berkongsi aspirasi sebagai pembakar semangat kepada pelajar tingkatan 6 yang bakal menduduki Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM. Beliau berkata kekuatan diri perlu dibina dalam usaha mencapai kejayaan. Pelajar juga perlu memperkasa kelemahan dan tidak sesekali memperkecilkan kemampuan sendiri. Tambahnya, tidak ada jalan pintas dalam usaha menggapai impian. Sebaliknya perlu kerja keras dan usaha gigih yang berterusan. Datuk Dr. Razzie turut berkongsi pendapat dan bermesra dengan peserta kem kecemerlangan itu. Kerjaya selaku jurulatih sukan memang sesuatu yang mencabar, apatah lagi membabitkan sukan yang masih baru dan kurang mendapat sokongan pihak tertentu. Itulah yang dilalui Roshan Babu Balakrishnan, Ketua Jurulatih Persatuan Hoki Air Dalam Air Malaysia MUHA. Namun tekadnya hanya satu, sukan ini mampu berkembang dan mendapat pengiktirafan di peringkat tertinggi. Sukan hoki dalam air memang agak asing dalam kalangan masyarakat Malaysia. Justru kerjaya sebagai jurulatihnya agak jarang didengari. Jurulatih sukan ni first you kena ada minat dalam sukan tersebut. Bila you ada minat dengan passion tu, then everything becomes easy lah. So macam sekarang ni I'm coaching the national underwater hockey team. So I ada beberapa assistant coach juga yang tolong saya. But kita ni bukan full time coach untuk underwater hockey kerana even though national coach,
kita coach untuk free. Kita tak ada gaji. Kerana kita bukan bawah mana-mana program di bawah podium or anything like that. Roshan memegang tanggungjawab sebagai Ketua Jurulatih Hoki Air Kebangsaan sejak tahun 2020 setahun selepas MUHA ditubuhkan. Kegigihan Roshan untuk melihat sukan ini berkembang dan diiktiraf di peringkat lebih tinggi menyebabkan dia menawarkan diri untuk melatih secara percuma. So, unique thing about coaching, kenapa saya minat? Okay, saya ni, even though my base is always problem solving, business development, tapi I ada minat untuk mengajar. And maybe bonding saya dengan atlet saya, how to say, bagus daripada career-career yang lain kan. Sukan hoki air memerlukan gabungan kemahiran yang tinggi seperti berenang di samping memiliki kecergasan dan gerakan yang lincah di dalam air. Untuk melatih pasukan pula lebih mencabar kerana mereka tidak boleh berkomunikasi. Justru Roshan bertanggungjawab untuk membina kefahaman antara ahli pasukan. For me, I think coaching is a very noble thing. Orang-orang yang jadi coach ni memang sangat unik. And if you guys really minat nak jadi coach, go all out for it. Jangan malu-malu. But you kena study at the same time. You always need to update. So you jangan ketinggalan. So there's a lot of improvements you can always do to become a better coach. Harapan Roshan juga bekas pemain hoki dalam air kebangsaan yang meraih pingat gangsa pada Sukan SEA Vietnam 2021, dia mahu melihat lebih banyak penyertaan dalam sukan ini. Seterusnya, membentuk pemain pelapis skuad kebangsaan. Bertemu kembali. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan ucapan tahniah dan setinggi penghargaan kepada kerajaan, peserta dan penganjur atas kejayaan sambutan Hari Kebangsaan yang cemerlang di Dataran Merdeka 31 Ogos lalu. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan penghargaan kepada rakyat yang turun padang ke lokasi majlis dan secara berdisiplin menonton sambutan bersejarah itu yang dilaporkan melebihi jangkaan 500,000 orang. Perkara itu dimaklumkan Datuk Pengelola Bijaya Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin dalam satu kenyataan. Baginda bertitah semangat perpaduan kenegaraan dan cintakan negara yang dipamerkan rakyat selain inisiatif penganjuran adalah sangat membanggakan. Sehubungan itu, Baginda berharap semangat yang secara langsung mencerminkan keakraban rakyat pelbagai kaum dapat memperkukuhkan keharmonian negara. Baginda turut berharap ia akan diteruskan dalam meraihkan Hari Malaysia 16 September ini. Seri Paduka Baginda juga amat kagum menyaksikan persembahan oleh semua kontingen yang mengambil bahagian selain semangat kenegaraan dan patriotisme yang dipamerkan khususnya pelajar sekolah terdiri daripada pelbagai peringkat dan kaum yang sewajarnya dipuji dan dicontohi. Sebagai usaha menyediakan kebakaran penggambaran dalam laut, sekumpulan jurukamera dan kaki tangan media Prima Berhad menyertai program latihan selam scuba di perairan Tioman. Ia bertujuan meningkatkan pengalaman mereka sekaligus memberi nilai tambah dalam meningkatkan kualiti tugasan pada masa depan. Program baru-baru ini dianjurkan oleh Kelab Selam Scuba Media Prima yang ditubuhkan sejak 2017. Kelab itu menyasarkan lebih ramai wartawan, juru kamera dan juru gambar MPB mengambil lesen scuba dan menjadi penyelam bertauliah sebelum didedahkan dengan kemahiran fotografi dan videografi di dasar laut. Terbaru, seramai 13 kaki tangan pelbagai jabatan MPB berjaya menerima lesen scuba masing-masing di Tioman. Okey, andai kata kalau diorang ni ditugaskan untuk membuat laporan underwater, so jadi diorang ni dah ada lesen ataupun dah ada kemahiran ataupun kelayakan untuk membuat story di dalam underwater. Latihan dibimbing oleh jurulatih selam scuba profesional sekaligus memudahkan peserta baharu untuk mempraktikkan teknik dan disiplin selamat. Antara lokasi tapak selam yang diuji bagi latihan akhir iaitu di Tomok dan Renggis dengan kedalaman kira-kira 16 meter.
saya berharap kelab scuba Media Prima ini akan lebih berkembang di masa akan datang, dan kepada rakan-rakan kaki tangan Media Prima yang lain akan dapat turut serta untuk bersama-sama belajar untuk bagaimana untuk scuba diving dengan cara yang selamat, tetapi pada masa sama boleh enjoy the nature, menikmati kehidupan alam sekitar di dalam dasar laut. Menurut jurulatih, sukan selam scuba terus berkembang walaupun berdepan cabaran ramai yang tiada pendedahan awal, iaitu asas kemahiran berenang. Sekarang diving pun equipment dia and everything tak mahal sangat. So start from orang still student pun dah start mencuburi bidang selam scuba. Yep. And also sekarang banyak juga job opportunity dalam bidang selam scuba. Aktiviti di Pulau Peranginan ini yang kaya dengan khazanah alam dan hidupan marin berharga dilaksanakan dengan kerjasama Kerajaan Negeri Pahang. Sebagai kesinambungannya, aktiviti khas akan diadakan di Pulau Bidong, Terengganu sempena Hari Malaysia pada 16 September ini. Dalam pada seronok beriadah, kita tetap perlu peka dengan persekitaran dan cuaca. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Muhammad Isa menasihatkan orang ramai supaya menangguhkan seketika aktiviti riadah di kawasan rekreasi seperti air terjun dan sungai yang berisiko dilanda kepala air. Ia berikutan risiko fenomena kepala air dan tanda-tandanya yang sukar dijangka oleh pengunjung. Di sini saya ingin nasihatlah pada orang ramai di ketika ini di mana musim yang tidak menentu, cuaca yang tidak menentu ni akan berlaku lagi perkara-perkara seperti ini. Jadi kita harap masyarakat setempat dapat mengelakkan berkunjung tempat redah seperti ini buat sementara waktu. Bukan kita tutup terus. Sebab ia satu keadaan di mana tidak dapat dijangka di fenomena banjir begini kepala air ni. Satu yang tidak jangka. Dalam kejadian di Setiu semalam, 32 individu termasuk 13 kanak-kanak diselamatkan selepas terperangkap di latar Ulu Kasar akibat kepala air. Pegang-pegang. Angkasawan China dilaporkan berjaya menumbuhkan benih padi di stesen angkasa lepas Tiangong. Ia sekaligus menyumbang kepada penerokaan usaha bercucuk tanam untuk memenuhi keperluan makanan dalam misi angkasa lepas jangka panjang. Berbanding eksperimen penanaman padi lain yang pernah dilakukan sebelum ini, usaha dijalankan di stesen angkasa Tiangong itu adalah yang pertama seumpamanya menyasarkan kitaran lengkap tanaman itu. Ia bermula dengan benih sehingga menjadi tumbuhan matang dan menghasilkan benih baharu. China melancarkan modul kabin Bakmal Wentian ke orbit pada 24 Julai lalu bertujuan melaksanakan eksperimen penanaman padi. Penyelidik di Pusat Kecemerlangan dalam Sains Tumbuhan Molekular Akademi Sains China Zheng Hui Chiong berkata, sejak eksperimen itu bermula 29 Julai lalu, benih padi varieti tinggi telah tumbuh mencecah ketinggian kira-kira 30 cm. Manakala benih padi jenis pendek pula tumbuh sehingga kira-kira 5 cm. Jika eksperimen itu berjaya, mereka akan membawanya pulang ke bumi untuk kajian lanjut. Jika anda gemar membaca, pastinya pernah menjadikan kertas seperti resit sebagai penanda buku. Kadang-kadang tiket wayang atau bungkusan gula-gula dan coklat juga boleh jadi mangsa. Di Auckland, Amerika Syarikat, seorang pustakawan mengumpul penanda buku yang tertinggal dalam buku yang pernah dipinjam orang ramai sejak 10 tahun lalu. Sharon McKellar mula berbuat demikian untuk mendokumentasi penanda buku yang dijumpai menerusi sebuah blog. I've collected a lot of different things, a lot of photographs, a lot of things written or drawn on post-it notes, to-do lists, and little notes and drawings, airplane tickets, a lot of bookmarks, and a lot of things used as bookmarks that aren't actually bookmarks.
almost anything you can think of, cards, postcards, drawings, letters. McKellar sering tertanya-tanya dan berimajinasi dari mana datangnya barangan tersebut dan sejarahnya. Dari situ juga dia mampu mengenal pasti pelbagai individu dan perwatakan yang mengunjungi perpustakaan. And so it just feels like this really interesting archive of our community, of the city and the people who use our libraries and the diversity within those, and just kind of a glimpse at humanity and who we all are and how we're all connected. Setiap barangan disimpan mengikut kategori. Sebahagian daripadanya kini dipamerkan di Perpustakaan Awam Auckland. Ini pula buat penggemar kasut sukan atau sneakers. Rak kasut berteknologi tinggi keluaran syarikat gergasi Korea Selatan LG antara yang mencuri perhatian di pameran elektronik terbesar Eropah IFA 2022 di Berlin, Jerman. Rak kasut ini direka dengan teknologi terkini bagi memastikan kasut-kasut pemiliknya disusun rapi dan disimpan dalam keadaan terbaik seperti artifak muzium. Ia dapat mengekalkan suhu dan kelembapan optimum untuk kasut kesayangan anda. Rak kasut ini juga mempunyai kotak modular yang dikawal menggunakan aplikasi dan dilengkapi dengan meja putar pandangan 360 darjah dan lampu boleh ubah suai. Shoe case is mostly for displaying your shoes, but it also takes care of them. If you need like special protection from the light for designer shoes, or your favorite shoes and you don't want to get them damaged by the light or by the inappropriate temperature, then it will adjust. Also detect any moisture, you can stack it up to 4, so it can really be a nice collection. Selain itu, ia digandingkan dengan teknologi TrueSteam untuk mengurangkan bau dan bakteria dan Dual Care yang membolehkan pemiliknya menjaga setiap kasut dengan cara berbeza pada masa yang sama. Rak kasut ini sangat sesuai buat penggemar kasut sukan, terutama jenama mewah yang memerlukan penjagaan rapi. Okey, basic yang ketiga ialah dodging, iaitu mengelak bola. Sukan. Menyedari atlet adalah aset terbaik dalam mengharumkan nama negara di pesada dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menganggap atlet sukan negara sebagai wira dan wirawati sebenar atas sumbangan mereka kepada Malaysia. Untuk itu, pembelaan sewajarnya akan diberikan terhadap khidmat mereka dalam perjuangan menerusi sukan. Besar jasa atlet. Jalur gemilang dikibarkan di luar negara kerana kejayaan atlet kita memenangi pertandingan yang disertai oleh mereka. Jarang jalur gemilang dikibarkan di luar negara, kecuali waktu Perdana Menteri melawat luar negara. Maknanya taraf atlet di luar negara lebih kurang sama dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap merasmikan mesyuarat agung tahunan Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB yang ke-7 di Ibu Negara. Tamanya, kerajaan sentiasa memastikan atlet dan bekas atlet mendapat pembelaan yang sewajarnya, terutama ketika mereka berdepan kesulitan dalam meneruskan kehidupan. Ia sejajar dengan objektif penubuhan YAKIB pada 2007 yang mahu memastikan isu kebajikan golongan berkenaan dapat diberi perhatian setiap masa. Justru YAKIB perlu bertindak proaktif dalam mengesan bekas atlet yang telah banyak menyumbang jasa kepada negara. Pada masa yang sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM3 juta kepada YAKIB bagi tahun 2021 dan 2022. Hadiah Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Hasrat itu mengiringi keazaman pelumba muda negara Sharifuddin Azman menjelang perlumbaan ke-6 kejuaraan dunia junior GP yang berlangsung di Lita Misano, Itali hujung minggu ini.
Tiga penamat podium tempat kedua yang dilakar Sharifuddin Azman juga mesra dipanggil Damok pada kejuaraan dunia musim ini mahu dipecahkan pada perlumbaan ke-6 di Litar Misano. Azam Damok ia mampu jadi hadiah istimewa daripadanya sempena Hari Kemerdekaan Negara ke-65 di samping Hari Malaysia. So sekarang ni saya berada di kedudukan yang kedua untuk championship saya. So saya harap saya dapat perbaiki kesilapan saya pada perlumbaan yang lepas untuk memenangi perlumbaan di sini. Tamat 5 pusingan perlumbaan setakat ini, Damok mengumpul 97 mata. Bagaimanapun, dia disaing hebat pelumba Leglis Academy David Salvador yang cuma ketinggalan 2 mata di tempat ketiga. Namun bagi Damok, misi kali ini lebih terarah kepada sasaran peribadi, mahu menyekat rakan sepasukan Jose Antonio Roida meraih gelaran juara dunia lebih awal. Roida kini di kedudukan teratas selepas merakam 5 kemenangan dengan 178 mata, jumlah yang memang sukar digugat berbaki 3 perlumbaan. Jika Roida memenangi perlumbaan di Litar Misano, dia akan mengesahkan kejuaraan lebih awal. Bola sepak Liga Super. Kedah Darul Aman KDA meneruskan episod kekalahan ke atas Penang FC. Jaringan tunggal Ronald Ngah Wanja menyaksikan Penang tewas kali ke-8 berturut-turut. Perlawanan Derby Utara, Kedah menentang Penang FC berlangsung di Stadium Darul Aman Al-Star. Kedah memburu 3 mata selepas meraih hanya 1 mata pada 3 perlawanan terakhir. Manakala Penang yang berada di tangga tercorot turut mencari kemenangan selepas tewas 7 kali berturut-turut. Tanpa jaringan pada 45 minit pertama, aksi tambah rancak pada babak kedua. Penyerang import dari Cameroon, Ronald Ngah Wanja menceriakan penyokong tuan rumah apabila menjaringkan gol kemenangan Kedah minit ke-56. Kedah kini di tangga ke-7 mengumpul 21 mata hasil 6 kemenangan. Manakala Penang terus terperosok di dasar carta mengumpul 7 mata selepas 17 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat. Apakah aksi terakhir? Mungkin itu persoalan yang bermain di fikiran peminat pemain sensasi Serena Williams sebaik dia tersingkir dari pusingan ketiga kejohanan. Serena 40 tahun pernah membayangkan keinginan untuk bersara dalam masa terdekat. Serena beraksi menentang pemain Australia Ayla Tomjanovic di pusingan ketiga. Pemenang rekod 23 gelaran Grand Slam itu mengharungi pertarungan sengit pada 2 set pertama. Dia tewas 5-7 pada set pembukaan sebelum bangkit 7-6 pada set berikutnya. Memasuki set penentuan pada usia 40 tahun, ketangkasan Serena semakin terbatas. Dia akur tewas 1-6 pada set penentuan namun diiringi tepukan gemuruh peminat. Serena sebelum itu berpasangan dengan kakaknya Venus Williams selepas kali terakhir bergandingan pada 2018. Berdepan pasangan Republik Czech Lucy Hadreka Linda Noskova pada pusingan pertama, Venus dan Serena memberi saingan hebat sebelum kalah 6-7 dan 4-6. Kejohanan bunga api dunia di Berlin, Jerman mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Tarushdin Muhammad Nazri. Salam hormat dan Assalamualaikum.